Assalamualaikum. Okay, kita berjumpa lagi dalam another episode of nak kata review rabak ke bola rabak ke apa. Dalam episod bola rabak lah bersama saya Joe Zakaria yang tak ada siapa-siapa pun kenal. Okay, hari ni bukan aku nak cerita pasal baju. Aku tak ada baju untuk review, tapi aku nak ceritakan apa tentang sejarah satu kelab, iaitu kelab Deportivo Palestino, di mana aku rasa ramai yang tak tahu pasal kelab ni dan ramai yang confused pasal kelab ni. Okay, nak tahu apa cerita pasal kelab ni apa? Tunggu saya. Okey geng, apa khabar semua? Aku harap semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di dalam keadaan MCO kali kedua ni. Aku harap semua mematuhi SOP yang telah ditetapkan lah. So macam aku cakap tadi, hari ni aku nak cerita pasal satu kelab ni, Deportivo Palestino. Ramai yang confused pasal kelab ni. Ada orang ingat kelab ni main kat Liga Palestin. Aku tak tahu lah Palestin ada liga ke tak. Dengan pergolakan yang berlaku tu, aku rasa tak ada liga. So hari ni aku nak explain, nak cerita ke hampa pasal sejarah kelab ni, yang di mana bagi aku sesuatu yang memberi semangat lah tentang awareness pasal Palestin ni. Okey, kelab Deportivo Palestino ni, mereka ni bertanding di dalam Liga Chile sebenarnya. Liga First Division Liga Chile lah. Okay, tapi pada sejarah awal kewujudan bangsa Palestin ni di Chile, mereka mai ke Chile pada tahun 1885. Sewaktu kejatuhan zaman Uthmaniyah lah, mereka berhijrah daripada Palestin ke Chile. Dan pada tahun 1948, populasi mereka kat Chile tu makin lama makin banyak. Sebab at that time Israel dah start menduduki Palestin, dah start serang Palestin. So banyak orang-orang Palestin ni berhijrah ke Chile. So Chile ni dianggap sebagai second home untuk Palestin, di mana 500,000 penduduk Chile adalah terdiri daripada warga Palestin ni lah. So kehidupan mereka kat sana pada mulanya mendapat banyak tentangan lah. Biasalah orang pergi negara orang, tambah pula migran kan. So banyaklah tentangan. Ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang tambah-tambah lagi musuh lah. Especially orang-orang Yahudi ni memang tak suka lah kewujudan orang Palestin dekat Chile. Tapi sejajar dengan slogan Football Unites People, so mereka mengambil satu inisiatif di mana cuba mewujudkan satu pasukan bola sepak untuk mix dengan local people kat sana lah, untuk menyatukan, untuk memberi apa ni orang kata, yalah bersama-sama dengan orang Chile kat sana lah cerita dia. Tapi sayangnya pada awal penubuhan mereka tak boleh nak join mana-mana liga. Okey, officially kelab ni ditubuhkan pada tahun 1920. Nama asal dia bukan Deportivo Palestino, tapi Club Sportivo Palestino. Sportivo ni kelab sukan Palestin lah cerita dah. Club Sportivo Palestino. Sportivo tu dalam bahasa Latin makna sport lah. Kalau dalam masa kampung aku pun sport juga. Dan pada tahun 1949, mereka berjaya join satu liga di satu kawasan bernama Osorno, di mana kat situ mereka first time mereka join liga lah. Itu pertama kalinya mereka join liga. Sebelum tu macam aku cakap tadi, mungkin kelab ni dah ada, cuma sekadar fun club lah, main liga sosial pun tak boleh juga rasanya. Bukan liga sosial, liga antara mereka lah kot kan. Dan 1949 juga, daripada nama kelab Sportivo Palestino, mereka tukar kepada nama Deportivo Palestino secara officially, sebagai menunjukkan kelab ni adalah gabungan daripada orang-orang Palestin. Dan kelab ni juga dianggap sebagai second national team untuk Palestin, di mana warna baju, warna official kelab ni pun warna bendera Palestin, merah, hitam, putih, hijau tu. Dan ialah terdiri daripada orang-orang Palestin lah pada awalnya. Dan selepas 3 dekad, barulah FIFA iktiraf kelab ni. Lama jugalah nak tunggu FIFA iktiraf 3 dekad. Cek bukan sat tu. Nak make sure. Ya biasalah bila melibatkan bangsa-bangsa Yahudi ni, mestilah akan ada banyak benda lah. Tapi mungkin tak desakan human right ke apa ke, benda-benda macam tu, mereka berjaya juga diiktiraf. Dan pada 1952, kelab ni officially menjadi satu kelab profesional. Yang sebelum ni semi pro lah, yang ada yang masih bekerja macam kerja petani apa semua tu, ada kerja cikgu lah apa, bermain untuk kelab ni. Dan pada 1952 kelab ni 100% menjadi kelab profesional yang memang dibayar gaji untuk bermain bola sepak. Okey, 1949 depa main kat Division 2 Liga Chile, dan pada tahun 1952 depa berjaya main kat Division 1. di mana first season mereka pada tahun 1952 tu mereka dapat nombor 2.
first season dah terus dapat nombor 2. Dan pada 1955 mereka berjaya menjadi juara untuk Liga Chile Division 1. So nampaklah usaha mereka, kesungguhan mereka tu, dan at that time mereka dah start open lah. Mereka dah start ambil pemain-pemain luar juga, bukan berdarah Palestin, untuk orang kata kenalah dengan title profesional tu kan. So mereka tak boleh nak limitkan saja kepada orang Palestin. So mereka start ambil daripada negara-negara luar, daripada Argentina yang bukan berbangsa Palestin. Tapi lepas 1955, 1970 mereka drop balik pada Division 2 lah, Liga Chile. So mereka drop, tapi mereka tak ambil masa yang lama. 1972 mereka balik, naik balik ke Division 1. Dan pada 1975 dan 77 mereka menang Piala Chile. Piala Chile ni lebih kurang macam Piala Malaysia kita lah. Mereka menang 2 tahun tu. Okey, pada 1978 mereka berjaya lagi sekali menjadi juara Liga Chile Division 1. Dan pada tahun yang sama juga mereka berjaya ke peringkat semifinal dalam pertandingan Liga Copa Libertadores. Kira liga tertinggi lah untuk negara-negara South Africa ni, Copa Libertadores. Dan pada tahun 1977 dan 1978, kira satu season tu lah, mereka berjaya menggekalkan rekod tanpa kalah sebanyak 44 perlawanan. Sempoi tak sempoi? 44 perlawanan je. Bukan senang tanpa kalah. Dan untuk mengetahui hampa, mereka ni memang migrant daripada Palestin, tapi mereka dah mendapat warga negara lah. Dan pada tahun 1979, ramai player-player daripada Deportivo Palestino ni mendapat panggilan untuk menyertai skuad kebangsaan Chile lah. Dan di mana pada waktu tu mereka menang Copa, bukan menang lah, mereka mendapat naik johan untuk Copa America. Okey, apa yang menjadi kelab ni tumpuan dunia bukan disebabkan kejayaan yang aku sebut-sebut semua tadi, tapi disebabkan satu movement yang dilakukan oleh pasukan, dan di mana pada 2014 mereka mengeluarkan satu jersey yang sangat, orang kata apa ni, memberi impact yang besar pada the whole world lah. Sangat kontroversi juga, di mana dengan beraninya mereka menyuarakan solidariti mereka terhadap Palestin, menyokong secara terang-terang menyokong Palestin dan mengecam apa yang dilakukan oleh Israel Zionis pada Palestin lah. Di mana kalau tengok pada jersey itu, setiap nombor 1, angka 1 yang ada pada jersey itu digantikan dengan peta Palestin itself. Itu sebagai langkah untuk menunjukkan mereka ni memang menyokong Palestin 100%. So mereka buat benda tu untuk buka mata dunia. Walaupun kelab ni orang kata tak ada lah gah, tak ada lah power mana, tapi disebabkan tindakan mereka menyokong Palestin tu, dan pada waktu tu juga mereka dapat kecaman hebat. Mereka hanya sempat pakai untuk satu game je. Geng-geng Yahudi dekat Chile semua menentang habis-habisan, buat mogok lah macam-macam untuk mereka buang benda tu. So mereka terpaksa buang numbering tu menggunakan numbering biasa, tapi logo-logo yang ada pada stokin apa semua tu masih dikekalkan. Dan kelab ni juga didenda sebanyak $15,000 atas tindakan mereka suarakan mereka punya sokongan tu secara terang-terang macam tu lah. Dan pada tahun lepas, tahun 19 lah, pada tahun 2020 mereka kembali lagi dengan satu kontroversi yang terbaru. Bukan kontroversi lah, dengan tindakan menyokong Palestin ni, dengan mengenakan tulisan pada belakang jersey mereka yang tertulis Deportivo Palestino bukanlah sekadar pasukan bola sepak biasa. Deportivo Palestino mewakili hak kemanusiaan. Tak kena buang lah benda tu, dia sekadar slogan kat belakang tu. So tak kena buang benda tu, tak menyalahi apa-apa. So far tak kena buang lagi. Aku tak tahu kalau dah kena buang, setakat aku buat research hari ni tak kena buang, benda tu duk ada lagi kat belakang jersey mereka. Dan baru-baru ni 9/5 baru ni, satu lagi gerakan yang mereka buat, bagi aku satu tindakan yang sangat aku respect, di mana sebelum game mereka lawan menentang satu kelab ni nama Colo-Colo. Every player termasuk staff management yang ada kat padang tu semua mengenakan kain serban tu lah, kain serban Palestin tu. Semua pakai tu untuk masuk padang. So untuk menandakan sokongan mereka terhadap Palestin. Dan pada waktu tu memang Palestin tengah kena teruk dengan geng-geng Israel, kena bom apa semua kan at that time. Dan pada perlawanan tu juga mereka menang 2-1. Mungkin mereka membawa semangat saudara-saudara mereka yang berada di Palestin untuk menentang geng-geng Yahudi ni. So mereka janakan semangat tu pada match tu, dan mereka menang 2-1.
So walaupun Chile dengan Palestin ni depa punya time zone berlainan, tapi warga-warga Palestin ni sanggup bangkit awal pagi untuk tengok game Liga Chile ni. Nak tengok tim Deportivo Palestino ni main. So semangat depa tu. So betul lah apa yang dikatakan, football unites people lah. Itu aku sangat setuju lah. Walaupun negara tu dengan tengah ada pergolakan ke apa semua, tapi bola tu susah aku tak tahu nak explain macam mana lah. So bola ni memang betul lah menyatukan. So itu sedikit sebanyak lah aku nak share pasal tim ni. Mungkin ramai yang tak tahu. Aku tengok ramai yang duk beli jersey fake Deportivo Palestino ni. Banyak jersey kopi kat Shopee ada kat jual. Banyak lah yang kopi sebenarnya. Benda tu aku faham di mana orang beli untuk menunjukkan yang depa ni sokong Palestin, apa semua tu lah. Tapi bagi aku cara tu tak kena lah, sebab hampa bukannya membantu apa pun untuk Palestin dengan beli kopi punya jersey tu. Yang hampa duk bagi kaya geng-geng yang duk buat kopi ni je sebenarnya. Tak kira, aku minta maaf, aku bukan nak kata pada nak potong rezeki pada orang Melayu yang menjual benda jersey fake Palestino punya kelab tu. Tapi ada banyak lagi cara untuk kita menunjukkan sokongan kita pada Palestin, dan banyak lagi cara untuk kita menyumbang kepada warga Palestin ni. Salah satu cara hampa boleh membuat sumbangan dengan membuat pembelian ramai. At this time ramai yang dah buat sumbangan dari jualan, di mana depa create baju, depa create macam-macam benda lah, dan hasil jualan tu ada yang bagi 100% pada tabung, ada persentage yang bagi dekat tabung Palestin. Dan macam yang kau tengok baju yang aku pakai ni, baju yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kika ni adalah baju Palestin, di mana setiap pembelian hampa sebanyak RM5 akan disumbangkan kepada NGO yang membantu Palestin lah. So sambil-sambil tu aku promote lah serta ada kan, daripada hampa duk support, duk beli kopi ori punya jersey Palestino, Deportivo Palestino tu yang tak menyumbang apa-apa balik pada Palestin. Baik hampa beli something yang like this lah, ada juga contribution hampa kepada warga Palestin kat sana. So jersey yang dikeluarkan oleh Kika ni ada dua warna, satu hijau dan satu putih ni. Okey, jersey ni berharga RM35, bermula daripada harga RM35. Kalau saiz dia lagi besar, dia akan mahal sikit lah. XL, 2XL ke atas dia harga lain sikit sebab dia besar. Dan setiap hasil jualan, RM5 daripada hasil jualan akan disumbangkan kepada tabung NGO Palestin. Okey, baju ni pre-order dan still on lagi pre-order. Pre-order dia sampai 5 hari bulan ni, 2-3 hari lagi, tak lama lagi dah nak ketup. So pada siapa yang berminat boleh contact Kika. Nanti aku tak link kat bawah dekat bahagian description tu. Hampa pergi kat bahagian description tu, hampa boleh klik dan hampa boleh contact Kika ni untuk dapatkan jersey ni pada harga RM35, bermula daripada harga RM35. So itu salah satu cara lah bagi yang aku rasa sesuai untuk kita. Dalam masa sama kita boleh support, tunjuk yang kita ni support Palestin dengan pakai baju Palestin macam ni. Dan dalam masa yang sama kita punya sumbangan, donation kita tu pergi kepada pihak Palestin, instead of duk beli baju kopi ori Deportivo Palestino tu tak ada faedah pun. Baik beli produk-produk lokal yang menyalurkan bantuan kepada Palestin, itu lebih afdal, lebih baik. So gang, itu saja untuk kali ni. Aku harap sikit sebanyak dapat membantu, boleh menambahkan pengetahuan hampa tentang Deportivo Palestino ni. Dan aku ada letak link juga untuk hampa tahu lebih lanjut lagi sebuah ringkas tentang kelab ni dan apa impact kelab ni kepada warga Palestin. Dekat bahagian description hampa boleh klik link tu, akan membawa ke video YouTube yang lain. Okey gang, itu saja untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi dalam next episode insya-Allah. Semoga kehidupan kita diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik semua datang pada Allah, yang khilaf dan buruk tu semua datang pada diri aku sendiri. Semoga kita jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum.